Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton yang saya kasihi sekalian, selamat datang ke rancangan Alam Perkahwinan Sehingga ke Jannah. Bersama saya Ustaz Ma'as Salim, bersama anda sepanjang 4 episod. Para penonton yang dikasihi sekalian, di antara tujuan rancangan ini diadakan adalah untuk memberikan satu ilmu pengetahuan dan juga maklumat berkenaan dengan alam rumah tangga, khususnya kepada pasangan suami isteri yang sedang menonton tak kala mereka berada di rumah. Dan saya yakin kebanyakan daripada anda yang sedang menonton ini berada di rumah, sedang menjalani tempoh CB ataupun circuit breaker. Jadi sebagaimana yang kita ketahui dan maklumi dan sentiasa dinasihatkan oleh para asatizah kita agar mengambil peluang keemasan tak kala kita berada di rumah untuk mengukuhkan lagi ikatan kekeluargaan ataupun mengukuhkan lagi hubungan suami dan isteri secara khususnya. Maka insya-Allah sepanjang 4 episod ini kita akan sajikan kepada anda tentang isu-isu yang bersangkut paut dengan cabaran sebagai suami dan isteri. Bermula pada hari ini, episod yang pertama, saya memilih untuk kita bincangkan isu yang agak ringan sedikit lah. Kita mula dengan yang ringan-ringan boleh, iaitu isu keterampilan diri. Dan saya yakin walaupun kita anggap sebahagian daripada kita mungkin anggap sebagai satu perkara yang remeh-temeh tentang isu keterampilan, tetapi ketahuilah ada juga pasangan-pasangan yang telah mendirikan rumah tangga di luar sana, mereka mengadukan hal-hal ini kepada para kaunselor kita. Mereka mengatakan bahawa pasangan hidupnya tidak lagi kelihatan menarik, tidak lagi mengenakan pakaian yang cantik, tidak lagi bau wangi seperti mana mereka baru berumah tangga saat satu ketika dulu. Jadi apakah ini membawa satu isu ataupun membawa satu masalah yang besar dalam rumah tangga, ataupun perkara ini hanyalah perkara yang merupakan remeh-temeh yang diharapkan kepada pasangan supaya terima seadanya, ataupun bagaimana? Jadi saya telah mendapatkan pandangan pakar, seorang kaunselor keluarga daripada Upkim Resources. Saya telah menjalankan satu interview melalui Zoom bersama beliau, Puan Azhanani Khamis daripada Upkim Resources. Saksikan interview kami. Okey, bersama saya Puan Azhanani Khamis, seorang kaunselor keluarga Upkim yang telah pun berkecimpung dalam bidang kaunseling dan juga social work selama lebih daripada 10 tahun. Tentu sekali banyak kes-kes yang telah beliau hadapi, temui, dan begitu juga tentang case studies yang kita nak ambil lah daripada beliau. Apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapat pada hari ini. Jadi apa khabar Puan Azhanani? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat walafiat, masih kat rumah, masih bertahan, masih siuman lagi. Dan dekat rumah sangat stres juga, kita kena brisk walk lah sekali kat bawah blok tu. Ini pun baru balik dari supermarket. Baik Puan Azhanani, terima kasih bersama saya. Kita nak interview sikit lah untuk manfaat penonton bersama di luar sana. Puan Azhanani dah betul dah lama berkecimpung dalam bidang kaunseling dan sebagainya. Jadi tentu sekali dalam banyak kes, ada tak Puan jumpa kes-kes yang di mana pasangan kasih feedback dah tak ada lagi perasaan kasih ataupun sayang ataupun dah tak serasi disebabkan apa tahu? Disebabkan masalah keterampilan diri kat rumah. Maknanya masalah-masalah pakaian dia, kebersihan dan sebagainya. Ada tak kes-kes gitu? Ada Ustaz. Okey, seperti apa yang Ustaz tanya tadi, apakah ada kes-kes ya di mana pasangan-pasangan ada masalah kerana isu keterampilan? Memang ada juga pasangan-pasangan yang mengatakan bahawa dia tak suka ataupun tak puas hati ya dengan isteri atau suami dia kerana mungkin kurang bersih ataupun kurang dari segi luaran tu, dia tidak menjaga sangat dia punya keterampilan.
ada juga yang disebutkan. Selalunya isu-isu sampingan lah ini yang disebutkan. Ada isu-isu lain juga ya yang menyumbangkan kepada mereka punya masalah rumah tangga. Tapi memang isu keterampilan pernah dan ada disebutkan di dalam sesi-sesi kaunseling saya. Oh, jadi apa yang saya fahami di sini, ada juga pasangan-pasangan yang nyatakan pasangan hidupnya dah tak lagi se-handsome dululah ataupun dah tak sadu lagi. Kalau bagi lelaki pula diberikan maklum balas kepada kaunselor, saya punya isteri tu dah tak jaga lagi keterampilan. Dulu waktu kita kahwin, dia pakai cantik-cantik, sebelum saya kenal dia make up, dia berdandan, tapi lepas kita dah bernikah dah setahun 2 tahun, dia nampaknya dah tak make up for me lah, dah tak dress untuk saya. Saya cakap ini pun dia tak terima maknanya ada kes-kes demikian. Kalau gitu maknanya keterampilan ni kenapa penting? Kenapa keterampilan penting dalam kehidupan berumah tangga, Puan? Okey, pertama sekali ya, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri ya dan juga masyarakat di luar sana, bila seorang lelaki itu melalui ijab kabul ya dan juga si wanita itu melalui ijab kabul iaitu melalui pernikahan, maka dia kena ambil serius ya tentang perkara ini kerana ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, yang mana kita perlu jaga kita punya keterampilan luaran dan juga kita jaga akhlak kita, untuk memastikan yang hubungan suami isteri itu dapat dijalankan dengan baik. Kita sebagai isteri ataupun suami, sebagai suami juga kena usahakan untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan kita bila kita dah melalui ijab kabul melalui rumah tangga itu. Kalau kita dah sign kontrak untuk bekerja di dalam satu-satu agensi atau satu company dan sebagainya, kita kena pastikan yang kita laksanakan tanggungjawab itu dengan baik. Ya. Dan bila kita dah melalui ijab kabul dan melalui pernikahan, jangan ambil ringan perkara ini. Kita ambil serius, kita usahakan buat yang terbaik. Memang kadang-kadang kita ni slack ataupun kita kurang, tapi kita usahakan besok kita cuba lagi, kejap lagi kita cuba lagi. Kita selalu cuba dan cuba lagi untuk sentiasa memperbaiki diri kita. Bukan saja dari segi luaran, tapi dari segi dalaman, dari segi akhlak kita dan sebagainya. So maknanya dia bukan sahaja aspek luaran, maknanya aspek pakaian dia, kebersihan dia. Kerana kadang-kadang kita dengar juga kan, bila sebelum bernikah lain, tapi bila dah kahwin baru the true colours tu dah keluar. Rupanya si suami ni jenis pengotor ataupun tak tahu nak basuh pinggan, itu semua keterampilan tu juga. Dia punya personality yang dibawa di dalam rumah. Bila kat luar lain, dia pandai bawa diri sebagai orang yang berkerjaya, sebagai orang profesional. Tapi bila dah kat rumah, rupanya tak reti nak buat kerja rumah, nak lipat baju pun tak reti. Saya rasa itu semua is a whole package packaging tentang keterampilan. Lagi Puan Hazali katakan tentang sikap dan akhlak tu penting. Jadi kes-kes yang Puan dah jumpa itu banyak yang adukan tentang akhlak lah sebenarnya yang melebihi dari keterampilan. Ataupun dia macam mana tu? Ada kena-mengena? Okey, keterampilan ni adalah suatu yang asas lah, yang basic. Bila kita cakap pasal keterampilan ni, kita cakap pasal kebersihan. Ya, kita cakap pasal kita punya luaran, kita punya pakaian, kita punya rupa, kita punya penjagaan diri, kita punya bagaimana kita keberadaan kita lah dalam masyarakat itu. Kalau kita cakap pasal kebersihan ini, kita cakap pasal pentingnya kita untuk menjaga kebersihan mulut, gigi, hidung, mata dan sebagainya. Termasuklah juga seluruh badan kita lah bersih. Dan itu adalah sesuatu yang kita kena jaga. Selain daripada kebersihan, kita juga jaga dari segi pakaian kita, ya. Kita pastikan yang ianya bukan saja bersih tetapi ianya sesuatu yang baik lah, mengikut kemampuan kita. Ya, dan kita pakai yang baik bukan saja di luar rumah tetapi juga di dalam rumah dan juga di dalam bilik tidur. Itu adalah sesuatu yang kita kena jaga. Dan seperti Ustaz kata tadi dalam sesi-sesi kaunseling kadang-kala perkara ini disebutkan tetapi selalunya sampingan. Selalunya ada isu-isu lain yang disertakan juga ya, yang membuatkan mereka tu geram, marah
kecewa dengan pasangan, mungkin kadang-kadang ada masalah-masalah lain seperti yalah orang ketiga ke, mertua ipar duai ke, ataupun isu keuangan ya, ataupun isu parenting, keibubapaan dan sebagainya. So ini adalah isu, tetapi selalunya bukanlah isu yang utama, isu sampinganlah selalunya yang disebutkan dalam sesi kaunseling. Bagaimana pula ada pasangan yang dia hanya assume je. Dia kata tak payahlah, keterampilan tu tak penting, yang penting kita pandai jaga diri, pandai bawa diri. Tapi sebenarnya pasangan hidupnya perlukan. Kerana saya yakin secara fitrah manusia pun dia nak lihat pada yang cantik Dia nak lihat pada perkara-perkara yang terurus. Apalagi dia nak tengok pasangan hidup dia tu. At least macam tadi, sikat rambut, gosok gigi. Even Nabi SAW pun diriwayatkan bila nak jumpa isteri, dia akan gosok gigi dulu. Maknanya Rasulullah pun jaga aspek-aspek luaran kan. Betul. Di samping apakah perlu kita tanya pasangan hidup kita tak? You nak I lihat macam mana, ataupun perlu tak minta pendapat isteri gini? Saya rasa seperti Ustaz kata tadi secara fitrahnya dan lumrahnya kita secara normalnya memang suka yang cantik, suka yang indah, suka yang bersih. Dan Allah juga suka yang bersih, suka yang cantik ya. Jadi kita ni sendiri kena pasti yang kita ni, maksudnya kita conscious dan sedar, usahakan untuk beri yang terbaik kepada pasangan kita dan untuk diri kita sendiri, dan kita buat lillahi ta'ala. Kalau sekiranya kita rasa suami atau isteri kita itu kurang bersih ataupun kurang dari segi keterampilan, kita jangan biarkan aja terus cari orang lain. Kita usahakan kita kasih feedback lah. Kita kasih feedback pada kita punya pasangan. Cakap, bang ataupun sayang, I belikan you baju baru ni. You pakailah baju baru ni. Yang I belikan you baru berus gigi baru. Kadang-kadang kita kat rumah ni dah bangun tidur tak berus gigi. Ada orang tak berus gigi, minta maaf lah, bangun tidur pun kadang-kadang tak bersihkan muka dan sebagainya. So ini perkara-perkara yang basic yang perlu, iaitu asas yang perlu kita pastikan yang kita lakukan. Kerana tanpa kebersihan, tanpa kita ni berbau baik, maksudnya berbau wangi, pada suami kita, pada isteri kita, kita ni kurang atraktif, ataupun maksudnya kita ni susahlah untuk kita bermesra dan berkasih sayang kalau kita ni tak bersih, kalau kita ni tak bau wangi dan sebagainya. Contoh, kalau kita balik daripada kerja ya, ataupun kita baru habis kerja di dapur, memang kadang-kadang kita ni berbau. Kita sendiri tahu ya bahawa kadang-kadang kita berbau. Jadi cepat-cepatlah kita bersihkan diri, bagi si suami dan juga si isteri cepat-cepat bersihkan diri. Lepas tu pakailah sabun yang baik-baik, dan kemudian tu kita ni baik dari segi penampilan kita di rumah. Di situ rambut pun nak kena jagalah, rambut tu biarlah terurus, sikat. Ini semua sunnah yang Ustaz kadang-kadang rambut tu pun tak disikat, dibiarkan serabai. Lepas tu dia kata biarkanlah, tak kisahlah, kita pun dah kahwin 10 tahun, dah kahwin 15 tahun. Tapi kita secara normalnya suka yang rapi, suka yang bersih, suka yang cantik. Jadi kita usahakan jangan kita ambil remeh, kerana ini membuatkan kita punya pasangan tu sebenarnya tak suka dalam hati lah kan. Tetapi kita jangan ambil remeh, kerana kadang-kadang benda-benda kecil ni boleh membesar kepada perkara lain bila si suami atau isteri itu dah, kalau sekiranya lah dah ada saingan kat tempat luar, lagi-lagi dengan syaitan memujuk-mujuk, itu pun boleh jadi masalah kalau asalnya perkara kecil boleh jadi besar. Kalau tak dibetulkan sejak awal lah. Saya tertarik dengan kata kalau kita tidak berikan perhatian sewajarnya tentang aspek dalaman dan luaran, maknanya tentang keterampilan luaran dan juga akhlak sikap kita, nanti seorang suami atau isteri itu akan nampak sesuatu yang cantik di luar rumah. Itu yang kita tak nak. Dia akan terikat dengan keindahan yang berada di luar rumah, ataupun layanan yang baik daripada luar rumah. Mungkin ada tak kes-kes sedemikian yang sepanjang dalam kaunseling lah, tentang masalah orang ketiga ataupun infidelity, kecurangan, disebabkan kurangnya menarik dalaman dan luaran pasangan hidupnya tu. Ya. Dari segi kalau Ustaz cakap pasal orang ketiga, ya, ini memang antara perceraian di Singapura, kita tahu bahawa sebab utamanya ialah
kehadiran orang ketiga. Ini antara sebab yang paling utama. Tetapi kalau kita balik pula kepada apa yang berlaku dalam rumah tu yang menyebabkan perkara itu berlaku. Penampilan mungkin sebab sampingan, tetapi yang lebih penting ialah akhlak lah. Akhlak seorang isteri atau suami kepada pasangannya. Akhlak tu macam mana? Maksud saya dari segi kata-kata, ya, dari segi kata-kata, dari segi layanan dia, perbuatan dia, ya, kurang luangkan masa dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang mungkin kurang yang berlaku dalam rumah tangga, yang bila mana perkara itu tidak di-repair, tak diberikan maklum balas lagi, ya, tak dibincangkan. Ini yang mungkin kadang-kadang boleh contribute ataupun menyumbangkan kepada masalah lain yang berlaku. Cuma kalau sekiranya lah seperti saya kata dengan klien-klien saya, kalau awak tak suka sesuatu dalam rumah tangga awak tak suka isteri awak buat gini, tak suka suami awak buat gini, awak kena cakap, kena kasih feedback, kena kasih maklum balas pada suami atau isteri. Awak tak boleh diamkan, lepas tu tiba-tiba awak cari orang lain, lepas tu awak salahkan awak punya pasangan. Sedangkan awak tak usahakan untuk repair awak punya rumah tangga dulu. So itu pentinglah bagi saya sebagai seorang kaunselor. Sangat penting kalau awak tak puas hati tentang sesuatu, awak jangan diam, awak nak kena cakap dan beri maklum balas pada awak punya pasangan. Yang pasangan tu kalau dah dengar pun, dengarlah cakap atau dengarkan feedback dan buat sesuatu untuk perbaiki keadaan. Jangan dibiarkan feedback ataupun maklum balas yang diberikan pada oleh suami atau isteri. Kalau suami kata, yang you ni kurang seksi lah, ataupun you ni kurang kenapa you pakai macam gini dan sebagainya. So isteri akan menjawab. Isteri memang akan menjawab. You nak I seksi, you tak sponsor baju ke? Asyik I je nak keluar duit, nak beli baju yang seksi-seksi, you tak keluar duit. So ini dalam isu rumah tangga ni perlu ada collaboration. Apa suami nak daripada isteri atau isteri nak daripada suami, dari segi kata-kata yang baik ke, ya, ataupun dari segi perbuatan-perbuatan yang baik ke, ya, perlu ada sokong menyokong. You nak I buat gini, what can I do to help you? Ya, you nak I buat gini, apa yang boleh I bantu untuk membantu you ke tahap itu. Jadi dalam hidup berumah tangga ni perlu banyak berkolaborasi, bekerjasama. Jangan biarkan awak punya isteri dan suami ni dengan masalah dia yang awak tak suka, lepas tu awak cari orang lain. Padahal masalah itu boleh ditangani bersama. Gitu. Wah, interesting. Gitu maknanya kita kena berbual juga. Jangan sampai kita rasa kita punya pasangan hidup dah tak menarik, lepas tu kita komplain orang sana, kita mengadu dekat social media, cakap inilah orang-orang perempuan sekarang, zaman sekarang dah tak jaga keterampilan. Tapi you yourself tak ada effort untuk nak memperbaiki isteri ataupun untuk memberitahu sekurang-kurangnya. Mungkin dia tak tahu perkara itu, mungkin dia tak tahu yang dia anggap itu perkara kecil. Saya rasa perkara yang baik adalah bagi pasangan itu sendiri memberikan feedback, komunikasi yang sihat lah, maknanya memberikan honest conversation atau orang kata tu conversation. Kita boleh berbual, kasih maklum balas. Siapa lagi nak kritik kalau bukan pasangan hidup kita, kan? Dia refleksi. Kalau dari perspektif perempuan pun, dia sebenarnya nakkan lelaki kelihatan cantik, betul tak? Bukan lelaki je nak nampak. Betul kan? Betul. Si isteri ni sebagai wanita, sebagai wanita, kita naklah yang suami kita ni bersih. Kita nak suami kita ni sekurang-kurangnya taklah bau sangat. Maksudnya memang secara kita normal lah, kita semua normal, balik kerja kita dengan peluh-peluh kita mestilah kita berbau. Jangan cakap perempuan, lelaki sama lelaki perempuan kita berbau. Jadi cepat-cepat kita kena mandi, kena bersihkan dirilah. So kita punya expectation tu saya rasa dari segi isteri dan suami tu kepada pasangan memang sesuatu yang basic, ya, kebersihan. Dari segi penampilan tu, kita nak penampilan suami kita tu sekurang-kurangnya dia ni berpakaian yang baik, ya, berpakaian yang sopan, ya, dan saya rasa selalunya yang kita cakap pasal dalam bilik tidur lah. Dalam bilik tidur, apa yang isteri nak suami pakai, apa yang suami nak isteri pakai, itu yang saya cakap perlu ada perbincangan, perlu ada sokong menyokong, ya, perlu ada maklum balas.
Kalau sekiranya isteri nak suami pakai apa pun dalam bilik tidur, itu awak punya rahsia lah. Itu awak cakap. Tapi awak tak boleh nak simpan dalam hati, lepas tu awak cari orang lain. Itu bukan caranya lah. Kalau awak nakkan awak punya suami begini-begini, dibincangkan, negotiate. Abang boleh pakai gini tak? Abang boleh pakai gini tak? Nanti abang pun, malu. Apa yang nak malu? Pasal dah kahwin dah berapa lama kan? So sama juga si suami nak isteri pakai apa pun boleh dibincangkan sebenarnya. Saya ada isteri-isteri yang malu. Ya, saya ada klien-klien yang malu nak pakai begini dan sebagainya. Saya selalu cakap, kalau awak dah melalui ijab kabul, dah melalui pernikahan, awak kunci pintu, apa yang awak nak buat dalam bilik tidur tu antara awak suami isteri. Ya, adalah dalam rumah tangga, khusus rumah tangga memang kita cakap apa yang tak boleh, apa yang boleh dan sebagainya. Tetapi boleh dibincangkan ya tentang keterampilan, tentang apa yang awak nak saya pakai, apa yang awak nak saya pakai seksi macam gini, macam awak kena berikan maklum balas. Kalau saya tak suka begini, apa yang awak perlu lakukan dan sebagainya. Perlu banyak perbincangan di antara suami isteri itu tentang keterampilan, tentang apa yang dia nak lihat daripada pasangannya. Wow, banyak sekali gems ataupun nasihat-nasihat yang boleh kita gunakan insya-Allah daripada apa yang dikongsikan Puan Azhanani Khamis daripada seorang kaunselor keluarga Apkim, dapat kita ambillah manfaat dan kita bertindak sewajarnya insya-Allah. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Puan Azhanani Khamis kerana sudi bersama kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Sama-sama Ustaz, terima kasih banyak-banyak ya. Semoga datangkan manfaat lah apa-apa yang kita dah bincang ni kepada masyarakat. Assalamualaikum. Penonton, dengar tu. Memang betul. Sebenarnya pasangan hidup kita ini perlukan keterampilan yang baik daripada kita, walaupun tanpa kita sedari. Mungkin kita assume, kita rasa perkara itu kecil ataupun remeh-temeh, tetapi sebenarnya itu yang diinginkan oleh pasangan hidup kita. Siapa tak nak tengok yang cantik-cantik? Kita pun nak tengok pasangan hidup kita cantik, sentiasa kemas, bersih, teliti, terurus. Begitu juga yang dikehendaki oleh pasangan hidup kita. Saya rasa tips yang diberikan oleh Puan Azhanani tadi banyak, dan kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Islam. Kita lihat Nabi SAW sendiri menjaga keterampilan diri. Diriwayatkan Rasulullah SAW ini tidak perkara pertama yang dia lakukan apabila balik ke rumah ataupun masuk ke dalam rumah bertemu dengan isterinya adalah dengan gosok gigi, dengan nampak cantik, dengan mengenakan pakaian wangi-wangian, pakai pakaian yang cantik, supaya kita pun sedap mata memandang. Setiap manusia ini fitrahnya adalah untuk melihat perkara-perkara yang cantik, melihat isteri yang cantik, melihat suami yang cantik, yang terurus. Dan kalau perkara ini tidak dapat dipenuhi oleh pasangan hidupnya, kita takut dia bakal berlaku seperti mana yang Puan Azhanani katakan, dia ada akibat-akibatnya. Akibatnya mungkin keretakan dalam rumah tangga bukanlah disebabkan itu sahaja, tetapi ia boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih. Ada juga isu-isu yang berkaitan dengan kecurangan dalam rumah tangga, di mana ada orang ketiga di luar sana, kerana di luar sana lebih kelihatan cantik, memenuhi keperluan dia, melayani dengan sebaiknya. Jadi sebab itu kita lihat bukan sahaja, memang benar bukan sahaja keterampilan itu diperlukan, tetapi dari sudut akhlaknya, bagaimana seorang suami dan isteri menghormati antara satu sama yang lain, bersikap lembut di antara satu sama yang lain, memberikan kasih sayang sewajarnya, menunjukkan kemesraan, manja, menolong kerja rumah dan sebagainya. Ini it comes with the whole package. Maka inilah yang kita nak tekankan, kemungkinan ini ada isu di dalam rumah tangga kita yang tidak kita sedari. Dan ya, lelaki juga mesti, betul, kadang-kadang kita ingat hanya perempuan sahaja atau hanya isteri sahaja yang perlu pakai cantik-cantik, perlu berdandan untuk suami, tetapi wanita pun perlu kan lelaki untuk dress untuk dia. Maknanya lelaki pun perlu sentiasa kelihatan handsome, sehingga cantik. Apa kata kita dengar pula pandangan seorang Pak Andam yang dah biasa buat andaman waktu majlis pernikahan khusus kepada lelaki. Jadi kadang-kadang lelaki ni, tuan-tuan puan, bukan apa, mereka tak reti macam mana aku nak berdandan, macam mana aku nak pakaian. Jadi apakah
nasihat-nasihat atau tips yang boleh diberikan oleh Pak Andam kita, iaitu Tuan Haji Syukur Zahari daripada Best Man. Silakan, saya sempat interview dengan beliau semalam. So kita nak tanya ni soalan-soalan khusus kepada suami-suami di luar sana, macam mana abang nasihat tentang keterampilan yang harus kita jagalah, suami-suami jaga sepanjang kehidupan rumah tangga lah. Pasal abang kan rumah tangga. Yes. Mungkin abang boleh nasihatkan lah, pasal abang kan pakar andaman kan. Jadi apa yang sebenarnya at least diperlukan lah, at least basic. Kalau orang perempuan pun dia tahu basic makeup tu macam mana kan dekat rumah. At least apa orang lelaki ni mesti ada, pakai deodorant ke atau perlu bedak ke? Okey Ustaz, pertama kita lihat pada keseluruhannya badan kita Ustaz. Mau cakap ada bau badan. Okey. Jadi kalau depends kita lah. tahu, ada yang bau badan dia keras. Jadi kalau dah itu amalkanlah mandi, selalu gunakan benda-benda elok. Saya dulu Ustaz, saya selalu amalkan gunakan limau purut kalau mandi. Jadi kat celah-celah ketiak apa belakang telinga saya pakai limau purut Ustaz. Itu pun tu lama. Saya amalkan limau purut pada saya. Memang dia hilangkan bau tu kan. Betul. So kita cepat jadi berpeluh. Jadi bila lama-lama amalkan dah tak ada bau-bau lagi, bau ketiak pun tak ada kata orang, bau badan pun kata orang yang bau-bau yang tak sedap pun tak ada lagi. Jadi bila kita tambah dengan deodorant, jadi siang malam rasa segar dan bugar. Macam mana kita nak bini kita pun segar dan bugar, kita pun nak ambil macam kita dia Ustaz. Tapi kalau dapat lagi kempros, lekeh, aduh. Terpaksa kena redha je lah. Satu lagi saya rasa penting tanya pendapat isteri jugalah. Adakah cukup dengan dia keadaan dia sekarang? Apakah cukup ataupun isteri tu inginkan lebih lagi lah apa yang dia expect daripada suami dia. Kalau setakat mungkin suka sikat rambut tapi baunya busuk, mungkin isterinya boleh kasih pandangan. Saya rasa pun penting juga komunikasi ni. Nampak betul. Ni bukan perbualan antara suami isteri, bukan sahaja bab-bab kewangan ke, bab-bab pasal anak, tapi bab antara suami isteri, apa yang boleh rancangkan lagi hubungan tu. Betul Ustaz. Cakap tu Ustaz, saya punya saya punya perfume semua yang belikan saya, bukan saya beli, orang rumah saya beli. Dia pilih kan? Pasal Sheila the Smell. Itu interesting tu. Saya jadi dia nak bau. Dia nak bau yang dia suka. Okay, itu tips bagus. Kita ni lelaki, tak tahulah kan. Jadi ada bantai deodorant, kita bantai kat ketiak, dah jadi cukup. Wife saya dia cerewet. Dia kalau beli perfume mesti yang dia minat bau dia. Jadi saya ikut je lah. Betul juga. Itu salah satu tips yang praktikal. Kerana masing-masing ada taste yang lain. So kita tanya, apa awak nak saya bau? Apa yang awak nak, awak belikan lah. Tak adalah maksudnya. Itu jenis minyak wangi itulah yang kita pakai hari-hari. Jadi apa yang dia minat, dia beli. Kita bayar. Itu mesti. Kalau dia nak bayar pun apa salahnya. Okey, Alhamdulillah. Okay, saya rasa itu sahaja soalan-soalan. Saya rasa cukup lah untuk kita tanyakan daripada Encik saudara, bro kita, saudara Syukur Zahari daripada Best Man. Pak Andam kita lah juga. Jadi Pak Andam dia tahu sedikit tentang andaman. Jadi seperti mana Pak Andam, saya sendiri Kadi, kita selalu tengok orang handsome, cantik ketika majlis pernikahan. Kita juga nak lihat seri itu sepanjang dalam rumah tangga mereka lah. Supaya kekal. Itu sebagai salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor. Itu salah satu faktor kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi jaga keterampilan, insya-Allah. Begitulah interview daripada Abang Syukur Zahari from Best Man. Saya memang suka dengan abang pasal kita ni banyak kali bertemu waktu time majlis nikah. Saya perhatikan beliau seorang yang sangat teliti. Dia tengok-tengok pengantin lelaki, dia jaga pengantin lelaki supaya nampak cantik, indah, supaya keterampilan itu terjaga. Jadi itu yang kita harapkan daripada semua pasangan-pasangan kita, supaya kita jagalah keterampilan kita sepanjang dalam rumah tangga. Sebaik-baik contoh yang terbaik adalah contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarilah
kisah bagaimana Nabi SAW itu menguruskan rumah tangganya. Semoga episod hari ini membawa manfaat kepada anda, insya-Allah. Kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati anda di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Sekian daripada saya, Ustaz Ma'az Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada episod akan